Adakah projek jalur padi M satu kegagalan? Pada Desember 2024, media Gambia melaporkan kegagalan projek itu. Alasannya mudah, pengeluaran benih menurun dari 180 tan pada 2023 kepada 146 tan pada 2024. Tetapi mereka tidak tahu, 146 tan itu hanyalah puncak iceberg. Di bawah permukaan air tersembunyi 32.000 tan yang lain. Gambia, negara paling langsing di Afrika, dengan lebar hanya 48 km dan panjang 300 km. Pada hari dunia menggelarnya gagal, Gambia sedang menulis semula sejarahnya. Mari kita selami sejarah Gambia yang sedang ditulis semula. Sebelum itu, jika Anda menekan butang langgan dan suka, ia akan menjadi pendorong semangat yang besar bagi kami. Kini, kami dedahkannya. Selamat sejahtera, nama saya Mamadou Jallow. Saya seorang pesawah padi dari Farafenni, sebuah pekan kecil di Gambia, Afrika Barat. Umur saya 46 tahun dan sudah 30 tahun saya bekerja di sawah. Hari ini, saya ingin ceritakan kisah negara saya. Pernahkah Anda melihat benua Afrika di peta Google? Jika Anda lihat di ujung barat, ada sebuah negara besar bernama Senegal. Tetapi jika Anda perhatikan betul-betul, Anda akan nampak sesuatu yang aneh. Ada satu garisan halus yang membelah tengah Senegal, seolah-olah seekor ular sedang menggeliat. Itulah negara saya, Gambia. Orang yang pertama kali melihatnya pasti terkejut. Mereka bertanya, ini betul-betul sebuah negara? Ya, betul. Inilah negara kami. Lebarnya hanya sekitar 50 km, dan panjangnya kira-kira 350 km, terbentang dari timur ke barat di sepanjang sungai Gambia. Kenapa bentuknya begitu aneh? Bukan kerana kami yang mahukannya. Ini adalah hasil daripada pembahagian Afrika oleh British dan Perancis pada tahun 1889. Kedua-dua negara ini berunding mengenai sungai Gambia. Akhirnya, mereka bersetuju. Dari pusat sungai, 10 km ke kiri dan 10 km ke kanan, menjadikan jumlah lebar 20 km, akan menjadi tanah British. Kemudian ia dilebarkan sedikit menjadi 50 km seperti sekarang. Begitulah terhasilnya sempadan negara paling aneh di dunia. Selain daripada pesisir pantai barat di Lautan Atlantik, kami dikelilingi sepenuhnya oleh Senegal, bagaikan sausage yang terhimpit di dalam roti Senegal. Semasa kecil, saya bertanya kepada guru, kenapa kita tidak bergabung dengan Senegal dan hidup sebagai satu negara? Guru saya tersenyum sayu dan berkata, sejarah bukan kita yang pilih, tetapi kuasa-kuasa besar yang menentukannya untuk kita. Kami merdeka daripada British pada tahun 1965, tetapi kemerdekaan tidak menjadikan kami kaya raya secara tiba-tiba. Malah, kehidupan menjadi lebih sukar. Keluaran dalam negara kasar, KDNK, per kapita kami ialah 1,029, di tangga ke 1125 di dunia. Ringkasnya, kami adalah antara negara termiskin di dunia. Saya dengar pendapatan per kapita Malaysia adalah 40 kali ganda lebih tinggi daripada kami. Orang di kampung saya hidup dengan kema 3 sehari. Dari pagi hingga malam, dengan kema itu kami perlu makan, beli pakaian, pergi ke hospital, dan hantar anak ke sekolah. Bagaimana ia mungkin? Sejujurnya, ia tidak mungkin. Kami hanya bertahan. Elektrik baru sahaja sampai ke kampung kami 5 tahun lalu. Bekalan air pipe masih tiada. Setiap pagi, istri saya, Fatumata, berjalan sejauh 2 km untuk mengambil air dari perigi. Setiap kali saya melihatnya pulang dengan tong air di atas kepala, hati saya pedih. Hospital terdekat terletak sejam perjalanan dengan kereta. Itu pun jika ada kereta. Di kampung kami, hanya ada 3 orang yang memiliki kereta. Itu pun, jika rosak, alat ganti tiada, dan berbulan-bulan tidak dapat dibaiki. Tahun lepas, anak bongsu saya, Ibrahima, dijangkiti malaria. Demamnya mencecah 40 darjah Celsius. Saya meminjam kereta jiran dan bergegas ke hospital. Syukurlah dia selamat. Tetapi bil hospital menelan semua pendapatan saya selama 3 bulan. Ketika itu saya terfikir, adakah negara ini akan lenyap dari peta suatu hari nanti? Terlalu kecil, terlalu miskin, terlalu sukar. Tetapi pada musim panas 2023, segalanya mula berubah. Saya tidak akan lupakan hari itu. Ada berita di radio. Menteri Pertanian kami baru pulang dari sebuah negara bernama Malaysia. Dan katanya, orang Malaysia akan membantu kami menanam padi dengan lebih baik. Pada mulanya, saya tidak begitu peduli. Saya fikir, sama sahaja seperti sebelum ini.
Selama 20 tahun, sudah ramai orang asing datang dan pergi. Orang Cina, orang India, orang Eropa, semuanya berjanji mahu membantu. Tetapi hasilnya sentiasa sama. Mereka melakukan itu dan ini selama beberapa bulan, kemudian senyap-senyap pergi. Tiada apa-apa yang tinggal untuk kami. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeza. Pada 10 Julai 2023, menteri kami bertemu dengan delegasi Malaysia di sebuah hotel di ibu kota Kuala Lumpur. Disitulah sebuah projek bernama Jalur Padi Me dilancarkan. Ia adalah satu usaha besar yang melibatkan negara kami dan 7 negara Afrika yang lain. Saya kemudiannya menonton video mesyuarat itu. Menteri kami berkata, Malaysia, 50 tahun lalu tidaklah semewah sekarang. Tetapi melalui revolusi dalam penanaman padi, mereka membangunkan negara. Dan kini, mereka mahu berkongsi teknologi itu dengan kita. Mendengar kata-kata itu, hati saya berdebar. Negara Malaysia saya tidak begitu kenal. Pernah nampak di televisyen, banyak bangunan pencakar langit, malamnya terang benderang dengan lampu, dan orangnya berpakaian kemas. Dunia yang sangat berbeza dengan kami. Tetapi negara itu pernah melalui zaman kesusahan 50 tahun lalu, sukar untuk dipercayai. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Sambil berbaring merenung siling, saya berfikir, kalaulah betul, orang Malaysia ini benar-benar boleh membantu, bolehkah kampung kami berubah? Bolehkah anak-anak saya tidak perlu hidup dalam kemiskinan sepanjang hayat seperti saya? Fikiran itu terus bermain di minda sehingga fajar menyingsing. Keesokan paginya, saya pergi ke sawah. Sawah yang sama saya kerjakan selama 30 tahun. Matahari terik membakar, peluh mengalir deras. Pinggang saya terasa seperti mahu patah. Tiba-tiba satu fikiran terlintas. Kami, Gambia, memang kecil, sukar dicari di peta dunia. Negara berbentuk ular yang dikelilingi Senegal. Negara termiskin di tangga ke-175 KDNK. Tetapi, tidakkah kami juga berhak mendapat peluang? Hanya kerana kami kecil, miskin dan berbentuk aneh, bukan bermakna kami tidak boleh bermimpi. Pada musim panas 2023 itu, buat pertama kalinya saya merasakan sesuatu yang bernama harapan. Dan harapan itu tidak lama kemudian mula menjadi kenyataan. Sebelum bercerita tentang harapan, saya perlu tunjukkan realiti kami. Mari kita ke dapur rumah saya. Jam 6 pagi. Isteri saya, Fatumata, sedang menyediakan sarapan. Apa menunya? Nasi. Makan tengah hari? Nasi. Makan malam? Juga nasi. Bagi orang Gambia, nasi bukan sekadar makanan. Nasi adalah kehidupan. Ada pepatah kami yang berbunyi, meja tanpa nasi bukanlah meja makan. Memang benar. Walaupun ada ikan yang lazat atau sayur-sayuran segar, jika tiada nasi, kami tidak menganggapnya sebagai satu hidangan yang lengkap. Semasa saya kecil, datuk saya pernah berkata, dalam setiap butir beras, terkandung 72 titik peluh seorang petani. Sebab itu katanya, kita tidak boleh membazirkan nasi. Saya berpegang pada pesanan itu seumur hidup saya. Tetapi ada satu masalah, kami makan nasi, tetapi kami tidak makan nasi yang kami tanam. Setiap pagi Sabtu saya pergi ke Pasar Banjul, ibu negara kami, 2 jam perjalanan dari kampung. Di sana ada pasar besar dengan deretan kedai menjual beras. Orang yang pertama kali datang pasti terkejut melihat timbunan guni beras yang menggunung, guni putih, guni kuning, guni merah, semuanya dari negara yang berbeza. Saya bertanya kepada Amadu, seorang pemilik kedai, hari ini beras dari negara mana yang paling murah? Amadu menggelengkan kepala. Sekarang semuanya mahal, katanya. Beras dari Thailand, Vietnam, India. Setiap guni ada tanda harga, 30, 35, 40, untuk 25 kilogram. Setiap minggu harga naik. Pendapatan bulanan saya sekitar 90. Daripada jumlah itu, 60 dihabiskan untuk membeli beras. Dengan baki 30, apa yang saya boleh buat? Beli alat tulis anak-anak, pakaian, ubat, minyak, habis. Simpanan? Itu hanya mimpi. Jika dilihat pada skala negara, keadaannya lebih parah. Rakyat Gambia menggunakan 300.000 tan beras setahun. Tetapi kami hanya mampu menghasilkan 60.000 tan. Kurang 240.000 tan. Apa yang kami buat dengan kekurangan itu? Kami import. Setiap tahun, kerajaan kami membelanjakan wang yang sangat banyak untuk membeli beras dari luar negara. Wang yang sepatutnya boleh digunakan untuk membina sekolah, hospital, dan jalan raya. Pada Februari 2022, dunia bergolak.
Berita di radio melaporkan Rusia dan Ukraine memulakan perang. Pada mulanya, saya tidak ambil peduli. Saya tidak tahu pun di mana letaknya Ukraine, apa kaitannya dengan saya. Tetapi menjelang Mac, keadaan di pasar berubah. Saya pergi ke kedai Amadu. Guni berasnya tinggal separuh. Saya bertanya, mana perginya beras? Amadu mengeluh, kapal tak sampai. Harga beras antara bangsa melambung tinggi, kerajaan kita tak mampu beli. Mendengar itu, saya rasa seram sejuk. Saya lihat tanda harga, 50 untuk 25 kilogram, naik 40% dalam sebulan. Saya buka dompet, hanya ada 30. Hari itu, saya hanya membeli separuh guni, 12,5 kilogram. Cukup untuk keluarga kami seramai 5 orang makan selama seminggu. Pulang ke rumah, saya beritahu Fatumata, minggu ini kita kena berjimat cermat. Isteri saya hanya mengangguk tanpa kata. Tetapi malam itu, saya terdengar esakan dari dapur. Saya buat-buat tidak dengar. Saya tiada kata-kata untuk memujuknya. Tahun itu, anak bongsu saya, Ibrahima, pengsan 2 kali di sekolah. Gurunya menelepon. Anak encik mungkin tidak makan tengah hari. Saya tidak mampu menjawab. Pada bulan Mei, penduduk kampung berkumpul. Kita tidak boleh terus begini. Kita mesti cari jalan. Seorang tua berkata, kita perlu tanam lebih banyak padi sendiri. Dalam hati saya berbisik, kalau semudah itu, sudah lama kita buat. Kenapa kami tidak mampu sara diri? Adakah kerana tiada tanah? Tidak. Gambia mempunyai banyak tanah subur di sepanjang sungai Gambia. Adakah kerana tiada air? Juga tidak. Air sungai melimpah ruah. Jadi, apa masalahnya? Masalahnya ialah benih, teknologi, dan ketiadaan harapan. Padi yang kami tanam ialah varieti tradisional. Kami panggil Jerejong. Varieti yang ditanam sejak zaman datuk kepada datuk kami. Kami tidak tahu nama sebenarnya, dari mana asalnya. Kami terus menanamnya, kerana itulah yang kami lakukan sejak turun-temurun. Dengan padi ini, berapa banyak hasil yang kami dapat dari 1 hektar? 1,5 tan. Jika dapat 2 tan, itu sudah dikira rezeki terpijak. Inilah realiti kami. Tetapi saya dengar, Thailand menuai 5 tan dari 1 hektar. Vietnam 6 tan. China 7 tan. Jauh berbeza. Kenapa? Kerana varieti mereka berbeza. Mereka menanam varieti yang telah ditambah baik. Pokoknya lebih rendah, tahan penyakit dan menghasilkan lebih banyak biji padi. Kami tiada benih seperti itu. Pada tahun 2015, orang Cina datang. Mereka bawa benih padi mereka. 10 orang dari kampung kami mencubanya. Hasilnya, gagal sama sekali. Benih tidak bercambah dengan baik dan anak pokok cepat layu. Orang Cina itu memohon maaf dan pergi. Pada 2018, orang India pula datang. Perkara yang sama berlaku. Benih mereka tidak tahan dengan cuaca Gambia yang terlalu panas dan hujan yang tidak menentu. Selepas beberapa kegagalan, penduduk kampung mula berkata, benih dari luar tak sesuai. Lebih baik kita kekal dengan cara lama. Saya pun berfikiran begitu. Perubahan bukan untuk orang seperti kami. Bertahan untuk hidup hari ini adalah satu-satunya perkara yang kami mampu lakukan. Pada Desember 2022, saya duduk di sawah merenung tangkai-tangkai padi. Tangkainya kurus, bijinya kecil. Tahun ini pun nampaknya dapat 1,5 tan sahaja. Saya mengeluh. Tahun depan pun sama. 10 tahun lagi pun sama. Bila anak saya, Ibrahima, mewarisi sawah ini, dia pun akan dapat 1,5 tan juga. Mungkin inilah takdir kami. Beras ada di sekeliling kami, tetapi kami tiada beras untuk dimakan. Ada sawah, tetapi beras tidak cukup. Ada sungai, tetapi perut kami lapar. Sebuah negara yang mempunyai beras, tetapi kekurangan beras. Itulah Gambia. Tetapi ada sesuatu yang saya tidak tahu. Pada ketika itu, di seberang dunia, ada seseorang yang sedang memikirkan tentang kami. Di Malaysia, para saintis sedang berada di dalam makmal. Mereka mengingati kesusahan datuk nenek mereka 50 tahun lalu. Dan mereka berfikir, masalah yang pernah kami atasi ini, mari kita bantu rakyat Afrika untuk mengatasinya juga. Hasil ciptaan mereka ialah sejenis padi bernama Mardi Sinar 7H. Ketika itu, saya tidak pernah dengar pun nama itu. Dan saya juga tidak tahu. 8 bulan kemudian, padi itu akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Pada awal 2023, saya masih dalam keputusasaan. Harga beras di pasar terus naik, dan sawah saya masih menghasilkan 1,5 tan. Tiada apa yang berubah. Tetapi, pada bulan Julai, berita itu datang. Menteri kami pulang dari Malaysia, dan sebuah projek besar akan bermula.
Pada mulanya, saya tidak percaya. Tetapi anehnya, jauh di sudut hati, saya rasa teruja. Mungkinkah kali ini berbeza? Jawabannya datang pada bulan Ogos. Saya mula ke sawah pada umur 16 tahun. Saya ikut ayah pada jam 5 pagi. Saya masih ingat kata-kata pertamanya, bertani ini adalah satu perjuangan menentang langit. 30 tahun kemudian, barulah saya faham maksudnya. Sawah saya seluas 1 hektar, sedikit lebih besar dari padang bola. Tidaklah kecil, saiz sederhana di kampung kami. Ada yang punya 0,5 hektar, ada yang 2 hektar. Setiap bulan Mei, kami mula menanam. Itulah permulaan musim hujan. Apabila hujan, air sungai naik dan kami salurkan ke sawah. Masalahnya, kami tidak tahu bila hujan akan turun. Pada 2019, sepanjang bulan Mei, setitik hujan pun tidak turun. Setiap hari saya mendongak ke langit, berdoa setiap kali melihat awan. Akhirnya hujan turun pada pertengahan Jun. Lewat sebulan. Apa jadi jika tanam lewat? Hasil berkurangan. Tahun itu saya hanya dapat 1,2 tan. Pada 2020, sebaliknya pula. Hujan terlalu lebat pada bulan Mei. Sawah saya ditenggelami air sepenuhnya. Anak benih hanyut. Biji benih reput. Saya terpaksa menanam semula. Hasilnya 1,3 tan. Pada 2021, serangan serangga perosak pula. Benah perang. Serangga kecil berwarna hitam yang memakan pokok padi. Dalam sekelip mata sawah saya menjadi kuning. Saya cuba menangkapnya dengan tangan. Tetapi bagaimana mahu menangkap jutaan ekor? Racun serangga ada, tetapi mahal. 1,5 untuk 1 liter. Untuk meracun seluruh sawah saya perlukan 60. Dengan wang itu, keluarga saya boleh makan sebulan. Saya tidak mampu beli racun. Hasilnya tahun itu, 1 tan. Setiap tahun beginilah. 1,2 tan, 1,5 tan, 1,3 tan, 1 tan, 1,6 tan. Puratanya sekitar 1,5 tan. Selama 30 tahun, tidak pernah sekalipun melepasi 2 tan. Mari kita buat kira-kira. Jika saya jual 1,5 tan, berapa yang saya dapat? 60 sen sekilogram. Jadi 1,5 tan ialah 900. Setahun bertani, dapat 0,0. Tolak kos benih, 50, baja 100, pengurusan air, 50, upah buruh 200, jumlah kos 400, bakinya 500. Setahun 500, sebulan 42. Untuk membeli beras di pasar Banjul, saya belanja 60 sebulan. Jadi bagaimana pengiraannya? Saya menanam padi, tetapi saya juga terpaksa membeli beras untuk makan. Sungguh ironik. Jadi, saya perlu buat kerja sampingan. Pada musim kemarau, saya memandu taksi. Saya pinjam kereta kawan. Sebulan dapatlah tambahan 50. Jika masih tidak cukup, saya berhutang. Pinjam dari orang tua di kampung. Faedahnya 10% sebulan. Pinjam 100, bulan depan kena bayar 110. Tahun lepas, hutang saya 350. Perlu setahun untuk membayarnya, malah lebih lama kerana faedah terus berjalan. Inilah hidup saya. Selama 30 tahun. Kadang-kadang saya terfikir, kenapa aku hidup begini? Lebih baik berhenti bertani dan pergi ke bandar. Memang ramai anak muda kampung kami sudah berhijrah. 3 orang anak saudara saya sudah ke Banjul. Bekerja di restoran dan tapak pembinaan. Gaji mereka sekitar 80 sebulan, tetapi saya tidak boleh pergi. Sawah ini milik ayah saya, dan sebelum itu milik datuk saya. Jika saya tinggalkannya, saya rasa seperti memutuskan warisan. Jadi setiap bulan Mei, saya menabur benih lagi, berdoa lagi kepada langit, semoga tahun ini dapat 2 tan, tetapi hasilnya sentiasa sama. Sumpahan 1,5 tan. Inilah yang membuat kami terperangkap dalam kemiskinan. 15 Ogos 2023. Hari yang tidak akan saya lupakan. Ketua kampung datang mencari saya. Mama Do, ada berita baik. Orang dari kerajaan akan datang. Pakar pertanian dari Malaysia. Saya mengeluh dalam hati. Bermula lagi. Ketua kampung menyambung. Kali ini berbeza. Ini projek yang hebat. Kampung kita dan 4 kampung lain terpilih untuk projek perintis. Saya bertanya, berapa kena bayar? Selalunya projek begini perlukan bayaran. Ketua kampung tersenyum. Tak perlu bayar 1 sen pun. Malah mereka bagi benih, baja dan ajar teknologi. Percuma. Mana ada benda percuma di dunia ini? Saya ragu-ragu. Tetapi Fatumata berkata, cubalah. Apa ruginya? Hasil kita 1,5 tan, takkan jadi lebih teruk lagi.
Betul juga katanya. 20 Ogos, kami berkumpul di Dewan Orang Ramai, penuh sesak. Wajah semua orang penuh tanda tanya. 3 orang Malaysia masuk, 2 lelaki muda dan seorang wanita. Melalui penterjemah, mereka memperkenalkan diri. Yang pertama, Dr. Azman bin Khalid dari Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Yang kedua, Encik Rahman bin Saleh, pakar benih. Yang ketiga, Puan Siti binti Ismail, pakar tanah. Dr. Azman melangkah ke hadapan. Dia membuka sebuah beg bimbit dan mengeluarkan bungkusan kecil berisi beras. Ini Mardi Sinar 7, katanya. Varieti yang dibangunkan di Malaysia dan diubah sesuai untuk cuaca Afrika. Jika tanam ini, 1 hektar boleh dapat 5 tan. 5 tan. Mendengar angka itu, orang kampung mula berbisik, ada yang ketawa. Mustahil. Pak Cik Amadu di sebelah saya mengangkat tangan. Kami sudah lihat ramai orang dari negara lain datang. Orang Cina, orang India, semua janji mahu bantu, tapi semua gagal. Apa bezanya kamu? Suasana menjadi tegang. Dr. Azman tidak panik. Dia mengangguk, mengeluarkan komputer ribanya dan menunjukkan gambar. Sawah padi di Malaysia pada tahun 1970-an. Gambar hitam putih. Orang bekerja di sawah yang kering kontang. Sama seperti kami, kelihatan miskin. Ini generasi datuk nenek kami, kata Dr. Azman. Ketika itu, Malaysia juga kekurangan beras. 1 hektar hanya dapat 2 tan. Kemudian dia tunjukkan gambar seterusnya. Tahun 1975. Sawah yang sama, tetapi padinya tumbuh subur. Ini hasil revolusi hijau kami, katanya. Padi yang dibangunkan oleh saintis Malaysia. Selepas menanamnya, kami dapat 5 tan sehektar. Hanya dalam masa 5 tahun. Gambar ketiga, sawah di Malaysia tahun 2020. Jentera bekerja, padi keemasan beralun. Dunia yang berbeza. Kami 50 tahun lalu sama seperti kamu sekarang, kata Dr. Azman. Tetapi kami berubah. Kamu juga boleh berubah. Melihat gambar-gambar itu saya rasa sesuatu yang hangat di dada. Mungkinkah? Mungkinkah benar? Keesokan harinya kami ke sawah. Pasukan Malaysia dan 50 orang kampung. Encik Rahman menunjukkan benih Mardi Sinar 7. Bijinya sedikit lebih berisi daripada benih Jerejong kami. Dia menerangkan, padi ini batangnya pendek, jadi ia tidak mudah tumbang ditiup angin. Tangkainya banyak, lebih 2 hadas biji 1 tangkai. Padi kamu sekitar 100 biji. Ia juga tahan penyakit, tahan kemarau, dan tahan banjir. Bunyinya seperti magis. Saya masih separuh percaya, separuh ragu, tetapi saya putuskan untuk cuba. Saya serahkan 0,5 hektar sawah saya. Separuh lagi saya tanam Jerejong sebagai langkah berjaga-jaga. 1 September, kami mula menanam. Pakar-pakar dari Malaysia memerhati. Kedalaman air 5 cm. Jarak antara anak pokok 20 cm. Baja 2 minggu sekali. Sangat rumit. Selalunya kami tanam sesuka hati, air pun agak-agak. Baja sebulan sekali. Tetapi kata mereka, kena ikut betul-betul baru dapat 5 tan. Saya fikir, baiklah, kita cuba. Kalau tak jadi, kita kembali ke cara lama. Begitulah bermulanya perjuangan 100 hari kami. 3 September, 2 hari selepas menanam. Jam 5 pagi, saya pergi ke sawah seorang diri. Masih tiada apa-apa. Hanya air dan lumpur. Betulkah boleh dapat 5 tan dari sini? Sukar dipercayai. Saya duduk di batas sawah, menghisap rokok, sesuatu yang jarang saya lakukan. Saya gelisah. Saya pandang sawah sebelah, yang ditanam Jerejong. Pemandangan yang biasa saya lihat selama 30 tahun. Saya rasa tenang. Tetapi sawah Mardi Sinar 7 ini berbeza. Asing. Saya ikut arahan mereka dengan tepat. Ukur kedalaman air 5 cm dengan pembaris. Seumur hidup saya tak pernah buat begitu. Tiba-tiba, kawan saya Ali muncul. Dia menggelengkan kepala. Kau dah gila, Mamadu. Kena tipu lagi. Saya tidak menjawab. Ali menyambung. Ingat tak orang Cina datang tahun 2015? Kau pun ikut kan? Apa hasilnya? Gagal. Orang India pun sama. Kali ini pun akan sama. Orang luar jadikan kita tikus makmal. Selepas Ali pergi, saya duduk termenung. Kata-katanya ada benarnya. Tetapi entah kenapa, kali ini saya rasa berbeza. 10 September, seminggu berlalu. Dr. Azman datang memeriksa sawah. Dia mengangguk. Bagus, pengurusan air yang baik. Saya bertanya, Dokter, bila agaknya benih akan bercambah? Dia tersenyum. Sudah mula bercambah. Tak nampak. Saya perhatikan betul-betul. Benar.
Pucuk hijau kecil mula keluar dari permukaan air. Padi jerejong kami biasanya ambil masa 10 hari. Mardi Sinar 7 hanya seminggu. Varieti ini cepat bercambah dan pertumbuhannya pantas, kata Dr. Azman. 15 September, masalah timbul. Kadar percambahan lebih rendah dari jangkaan, hanya 70%. Saya panik. Pakar-pakar Malaysia datang. Puan Siti, pakar tanah, memeriksa tanah. Masalah keasidan tanah. Tanah di sini lebih berasid dari yang kami sangka. pH tanah di sini 5,5, sedangkan Mardi Sinar 7 perlukan pH 6,0,5. Apa perlu buat? Mereka syorkan untuk menabur kapur. Petang itu, kami menabur kapur di seluruh sawah. Orang kampung mula berbisik, sawah Mamadu gagal lagi. Saya cuba tidak peduli. 25 September, pagi itu, saya nampak perbezaan yang ketara. Padi Mardi Sinar 7 sudah setinggi 10 cm. Padi jerejong di sebelah baru 5 cm. 2 kali ganda bezanya. Saya panggil orang kampung datang tengok. Mereka terdiam. Betul ketanam hari yang sama. Buat pertama kalinya saya rasa yakin. Tetapi malam itu berita buruk datang. Sawah perintis di kampung sebelah diserang benah perang. Ribuan serangga meliputi sawah. Saya tidak boleh tidur. Serangan itu boleh merebak. Keesokan paginya saya bergegas ke sawah. Syukurlah sawah saya masih selamat. Pasukan Malaysia tiba. Keadaan di kampung sebelah sangat teruk. Sawah jerejong mereka musnah. Anehnya, sawah Mardi Sinar 7 di sebelahnya tidak terjejas teruk. Encik Rahman menjelaskan, daun Mardi Sinar 7 ada lapisan lilin khas yang tidak disukai serangga perosak. Ia jauh lebih tahan. Saat itu, saya yakin, padi ini memang luar biasa. 1 Oktober, sebulan berlalu. Timbalan Menteri Pertanian datang melawat. Dia terpegun melihat perbezaan antara kedua-dua petak sawah. Doktor, betul ke boleh dapat 5 tan? Doktor, Azman menjawab dengan yakin. Melihat pada perkembangannya, 5 tan pasti dapat. Mungkin lebih. Malam itu, buat pertama kalinya, saya bermimpi. Mimpi menuai padi di sawah keemasan, guni penuh dengan beras, dan anak-anak saya ketawa riang. Fajar baharu sedang menjelang untuk hidup saya. Rekod perjuangan 120 hari. Ringkasan objektif. 3 September 2023. Penanaman Mardi Sinar 7 bermula di 50 hektar sawah perintis. 3 pakar dari Malaysia, Dr. Azman pakar pembiakbakaan, Encik Rahman pakar teknologi penanaman, dan Puan Siti pakar tanah, memulakan kerja dengan 50 pesawah Gambia. Krisis 1. Kadar percambahan rendah. 17 September. Kadar percambahan di beberapa kawasan hanya 60%. Selepas analisis tanah semalaman, Puan Siti mengenal pasti keasidan tanah yang tinggi pH 5,3. Kapur ditabur dan sistem pengairan diselaraskan. Dalam masa 5 hari, kadar percambahan meningkat kepada 78%. Krisis 2. Serangan benah perang, 23 Oktober. Serangan benah perang memusnahkan sawah jerejong berdekatan. Encik Rahman mengesahkan Mardi Sinar 7 juga diserang tetapi pada skala 1,10 sahaja kerana ketahanannya. Semburan racun perosak mesra alam minyak, semambu dan ekstrak bawang putih dijalankan selama 3 hari. Sawah Mardi Sinar 7 selamat dengan kerosakan minimum. Krisis 3. Banjir kilat, 12 November. Hujan lebat luar biasa selama 3 hari menyebabkan paras air naik mendadak, mengancam untuk menenggelamkan pokok padi. Dr. Azman mencadangkan kerja 24 jam secara bergilir. Pesawah dan pakar Malaysia bersama-sama menggali parit saliran siang dan malam. Selepas 3 hari, hujan berhenti, air surut dan tanaman berjaya diselamatkan. Pengesahan keajaiban, 2 Desember. Selepas 90 hari, Dr. Azman memeriksa biji padi. Ia berisi dan sihat. Dia berpaling kepada pesawah dan berkata, ini akan dapat 5 tan. Sorakan bergema. Perjuangan 90 hari menentang 3 krisis besar telah dimenangi. Berita itu tersebar, dan seluruh kampung mula menanti hari penuaian dengan penuh debaran. 28 Desember 2023. Hari yang akan tercatat dalam sejarah Gambia. Bukan sahaja 50 pesawah yang terlibat, tetapi lebih 300 penduduk dari kampung-kampung berdekatan turut berkumpul. Pegawai tinggi kerajaan dari Banjul, termasuk Menteri Pertanian, Demba Sabali, dan wartawan juga hadir. Jam 9 pagi, acara bermula. Sawah seluas 50 hektar itu terbentang keemasan. Sebuah jentera tuai kecil yang dibawa khas dari Malaysia sudah bersedia.
Menteri memberikan ucapan ringkas, menyatakan hari itu adalah permulaan baharu bagi pertanian Gambia. Dr. Azman pula menceritakan perjalanan 120 hari yang penuh cabaran. Jam 10 pagi, jentera tuai mula bergerak. Semua mata tertumpu padanya. Kerja penuaian mengambil masa 5 jam. Hasil dari setiap 10 hektar diasingkan untuk pengukuran yang tepat. Jam 4 petang, pengukuran perbandingan dibuat dengan sawah Jerejong seluas 5 hektar di sebelah. Hasilnya seperti yang dijangka, 1,5 tan sehektar, purata biasa di Gambia. Jam 5 petang, saat penentuan. Menteri berdiri di atas pentas, memegang sampul surat yang mengandungi keputusan akhir. Suasana senyap sunyi. Menteri membuka sampul, membacanya. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Dia melihat kertas itu sekali lagi. Dia memandang Dr. Azman dengan riak wajah yang tegang. Kegelisahan mula merebak. Gagalkah? Tak sampai 5 tan, jantung Mamadou berdegup kencang. Menteri mendekatkan mulut ke mikrofon. Suaranya bergetar. Hasil tuaian Mardi Sinar 7 ialah jeda yang panjang, 48 tan sehektar. Sorakan gemuruh meletus, 48 tan, lebih 3 kali ganda hasil biasa, satu rekod dalam sejarah Gambia. Tetapi sorakan itu tidak lama. Menteri mengangkat tangan meminta semua senyap. Wajahnya masih muram. Matlamat kita ialah 5 tan, katanya. Piawaian projek jalur padi M ialah 5 tan ke atas untuk layak menerima subsidi kerajaan bagi tujuan pengembangan. Kekurangan 0,2 tan ini bermakna projek ini sukar untuk diperluaskan. Suasana menjadi dingin. 4,8 tan adalah satu pencapaian hebat, tetapi ia gagal mencapai sasaran. Dr. Azman menundukkan kepala. Saya minta maaf, katanya. Mamadou terasa dunianya runtuh. Adakah usaha 120 hari, berhempas pulas menggali parit dalam hujan, akan musnah kerana 0,2 tan? Pada saat genting itu, satu suara memecah kesunyian. Mamadou mengangkat tangan dan berjalan ke hadapan. Dia naik ke pentas dan mengambil mikrofon. Tunggu sekejap, ada satu petak sawah yang kita terlepas pandang. Semua orang terpinga-pinga. Mamadou menjelaskan bahawa di hujung zon E, ada sebuah petak kecil seluas 5 hektar yang turut ditanam dengan Mardi Sinar 7 tetapi tidak termasuk dalam pengiraan. Encik Rahman segera memeriksa catatannya. Memang benar, zon E sepatutnya 15 hektar, tetapi hanya 10 hektar yang diukur. Menteri bertanya jika ia masih boleh diukur. Dr. Azman mengangguk. Matahari belum terbenam. Jentera tuai bergerak semula ke petak 5 hektar yang terlupa itu. Sejam kemudian, penuaian selesai. Pengiraan dibuat semula dengan teliti oleh 3 pegawai berbeza. Jam 6.30 petang, sampul kedua disediakan. Kali ini Dr. Azman yang membukanya. Senyuman terukir di wajahnya. Hasil tuaian zon F, 53 tan sehektar. Sorakan meletus, kali ini lebih gamat. Ia melepasi 5 tan. Dr. Azman dan Menteri membuat pengiraan purata akhir. Purata untuk keseluruhan 50 hektar ialah 5,5 tan sehektar. Letusan sorakan yang gegak gempita memenuhi udara. Orang ramai melompat, berpelukan, menari. Mamadou terduduk di atas tanah, menangis teresak-esak. Fatomata dan anak-anaknya berlari memeluknya. Di atas pentas, Menteri mengangkat kedua-dua tangannya tanda kemenangan. 3 pakar dari Malaysia berpelukan, mata mereka berkaca. Perjuangan 120 hari telah berakhir. Mereka menang. Pada 28 Disember 2023, Gambia menulis sejarah baharu. Tetapi ini hanyalah permulaan. Tiada siapa yang tahu keajaiban sebenar baru sahaja akan bermula. 5 Januari 2024. Suasana di bilik mesyuarat Kementerian Pertanian tegang. Mesyuarat penilaian projek jalur padi M. Angka rasmi akhir dibentangkan. Jumlah tuaian yang layak diproses ialah 180 tan, bukan 252 timatan. Ini kerana sebahagian besar perlu disimpan sebagai benih dan hanya beras yang melepasi pemeriksaan kualiti dikira. Apa yang kita boleh buat dengan 180 tan? Kata Timbalan Menteri. Gambia perlukan 240,000 tan setahun. Ini hanya 0,075%. Pegawai lain menyuarakan kebimbangan mengenai kos pengembangan. Benih Mardi Sinar 7 5 kali lebih mahal. Tinjauan menunjukkan ramai petani tidak mampu menanggung kos awal. Sorakan Disember lalu kini bertukar menjadi realiti yang dingin. Dr. Azman sudah menjangkakan reaksi ini. Dia mengeluarkan satu fail. Dokumen rasmi dari Kerajaan Malaysia, Plan Sokongan,
perluasan projek jalur padi M 2024-2027. Menteri mengambil dan membacanya. Matanya terbeliak. Kerajaan Malaysia bersetuju untuk menyalurkan bantuan berjumlah 12 juta untuk 4 tahun kepada 7 negara Afrika, dengan Gambia menerima 500,000 setahun. Bantuan itu meliputi subsidi benih, baja, pembaikan sistem pengairan, dan latihan. Lebih penting lagi, ia termasuk program penggandaan benih untuk membantu Gambia menghasilkan benih Mardi Sinar 7 sendiri menjelang 2025. Namun, seorang pegawai masih ragu-ragu. Walaupun dengan bantuan, kadar perluasan terlalu perlahan. Dr. Azman tersenyum. Inilah soalan yang ditunggu-tunggunya. Dia memulakan pembentangan. 180 tan itu bukan makanan, jelasnya. Ia adalah benih. Itulah kuncinya. Padi mempunyai kadar penggandaan yang sangat tinggi. 1 kilogram benih boleh menghasilkan purata 30 kilogram beras. Satu pengiraan muncul di skrin. 2024, 180 tan benih menghasilkan 5.400 tan. 2025, 5.400 tan jika digunakan sebagai benih menghasilkan 162.000 tan. 162.000 tan. Itu sudah 67% daripada keperluan tahunan Gambia. Sara diri boleh dicapai dalam masa 3 tahun. Seluruh bilik mesyuarat senyap. Matematik tidak menipu. Tetapi bagaimana mahu menguruskan penanaman seluas itu? Tanya seorang pegawai. Dr. Azman menjawab, ia sudah pun bermula. 12 Januari 2024, berpuluh-puluh petani beratur di hadapan rumah Mamado. Mereka datang dari kampung-kampung jiran, merayu untuk mendapatkan benih Mardi Sinar 7. 2 hari kemudian, kerajaan mengeluarkan notis. Pendaftaran untuk program perluasan jalur padi M dibuka. Kerajaan akan membekalkan benih dan baja secara percuma. Syaratnya, petani perlu memulangkan 30% daripada hasil tuaian mereka sebagai benih untuk diagihkan kepada petani lain pada musim berikutnya. Dalam masa 2 minggu, 600 orang memohon. 300 orang pertama dipilih, meliputi kawasan seluas 720 hektar. 175 tan benih diagihkan. Dr. Azman memanggilnya model perluasan bertingkat. Julai 2024, Mamado kini mengusahakan 3 hektar sawah. Dia menjangkakan hasil sebanyak 15 tan, bernilai kira-kira 9.000. Pendapatannya setahun sebelum ini hanya GG 200. Dia sudah mampu menghantar anak sulungnya ke sekolah menengah di Banjul, membaiki bumbung rumah, dan membeli pakaian baharu untuk anak perempuannya. Perubahan serupa berlaku di seluruh kampung. Oktober 2024. Laporan penilaian pertengahan tahun menunjukkan semua sasaran keluasan tanaman, bilangan petani, dan unjuran hasil tercapai 100%. Unjuran tuaian, 3.600 tan. Menteri berkata, 180 tan bukan pengakhiran, tetapi permulaan. Angka kecil itu berganda secara eksponen. Sara diri pada 2026 bukan lagi mimpi. 20 Desember 2024. Kementerian Pertanian Gambia mengeluarkan siaran akhbar rasmi, pengeluaran benih projek jalur padi M 2024, 146 tan. Angka itu mencetuskan kekeliruan serta-merta. 180 tan pada 2023, kini 146 tan, penurunan hampir 19%. Media tempatan melaporkannya sebagai satu kegagalan. Projek padi Malaysia gagal, tajuk utama akhbar. Kritikan membanjiri media sosial. 23 Desember. Satu taklimat media tergempar diadakan. Dr. Azman berdiri di hadapan wartawan dan pegawai kerajaan yang skeptikal. 146 tan, jelasnya, adalah hasil daripada ladang benih khas kendalian kerajaan sahaja. Ladang-ladang ini ditubuhkan untuk menghasilkan benih tulen bagi musim seterusnya. Jadi, di mana hasil yang lain? Soalan diajukan. Slide seterusnya memaparkan angka sebenar. 3,200 keluarga petani, meliputi 6,400 hektar, dengan anggaran hasil tuaian sebanyak 32.000 tan. Seluruh dewan tergamam. 32.000 tan, itu 173 kali ganda lebih banyak daripada 180 tan tahun sebelumnya. Kenapa pengeluaran ladang benih kerajaan merosot? Tahun 2024 adalah tahun kemarau, terang Dr. Azman. Ladang benih kerajaan yang baru dibuka dan dikendalikan oleh staf kurang berpengalaman terjejas teruk. Tetapi, para petani swasta, dengan pengalaman berdekad-dekad di tanah mereka sendiri dan bimbingan daripada 50 perintis tahun lalu,
berjaya mengatasi kemarau. Hasilnya, pengeluaran benih rasmi menurun, tetapi jumlah pengeluaran keseluruhan meletup. Satu kejayaan yang paradoks. Seorang wartawan meminta bukti. Dr. Azman menayangkan satu video. Mamado muncul di skrin. Tahun ini, dari 3 hektar, saya dapat 14,7 tan. Anak saya sekarang belajar di universiti di Banjul. Saya bayar yuran dengan hasil jualan padi. Mardi Sinar 7 telah mengubah keluarga saya. Taklimat itu berakhir dengan pendedahan ketiga. Januari 2025, Senegal secara rasmi meminta untuk membeli 10 tan benih Mardi Sinar 7 dari Gambia. Ini diikuti oleh Guinea Bissau dan Mali. Tiba-tiba, Gambia menjadi negara pengekspor benih. Februari 2025, pengeksportan pertama dilakukan. 1 detik bersejarah. Menteri Pertanian Senegal berkata, "Kami datang untuk belajar dari kejayaan Gambia." Mac 2025. Image satelit menunjukkan kawasan penanaman padi di Gambia meningkat sebanyak 240%. Sejalur warna hijau kini kelihatan memanjang dari lautan ke pedalaman, mengikut aliran sungai Gambia. Negara berbentuk ular itu benar-benar kelihatan seperti seekor ular hijau yang sedang bangkit. April 2025. Dr. Azman, dalam perjalanan di sepanjang sungai, dia berhenti di sebuah kampung dan melihat satu pemandangan yang mengharukan. Mamado sedang mengajar sekumpulan petani dari kampung sebelah cara menanam padi. Dia kini seorang guru, menyebarkan ilmu yang diperolehinya. Mei 2025, Kerajaan Gambia mengumumkan matlamat baharu. Sarah diri sepenuhnya menjelang 2027 dan menjadi pengekspor beras terbesar di Afrika Barat menjelang 2030. Malam itu, Dr. Azman menulis dalam diarinya, "Pada September 2023, kami bermula dengan 50 hektar. Ramai kata mustahil. Apabila angka 146 tan keluar, mereka kata ia gagal. Tetapi mereka tidak tahu. Benih bukan angka, ia adalah kehidupan. Ia membiak di dalam tanah, dan ia diwariskan dari insan ke insan. Gambia telah bangkit. Dan ular itu kini bersedia untuk melingkari seluruh Afrika Barat, membawa harapan dan kehidupan."